mudah-mudahan Allah bagi manfaat dan kebaikan. Ustaz, kalau perempuan pakai inai yang ukir-ukir bunga macam orang Hindu pakai tu boleh tak? Sebab tu saya kata tadi, kalau you pakai sampai membuatkan tarik perhatian orang, menjadikan fitnah, lebih baik elok lah. Inai tu tak salah. Kerana yang salah sampai peringkat menjadikan ruang-ruang fitnah. Sebab orang lelaki ni ingat. Sebab tu guru kami dia kata apa? Kalaulah orang perempuan itu dipinjamkan mata orang lelaki ni 10 saat je. Maksudnya kalau yang orang-orang perempuan ni, kakak-kakak perempuan kita, adik-adik perempuan kita yang ada, yang dia diberikan pinjam mata orang lelaki ni walaupun 10 saat je, nescaya tidak akan ada perempuan yang pertama mendedahkan aurat, yang kedua tak ada perempuan yang akan memakai bentuk-bentuk benda yang menarik perhatian orang lelaki. Sebab mata orang lelaki ni dia ada kasyaf sikit. Bila tengok orang perempuan tu dia boleh scan macam-macam benda. Tu hati-hati. Mana? Sebab tu guru kami kata kalau Allah takdirkan perempuan diberikan mata lelaki, jam. Sabrina Jaafar macam biasa, insya-Allah 8 suku. Baik, kita akan sambung bacaan kitab kita yang kedua. Baik, Haji Muhammad Asri pun ada bersama kita, guru saya, guru saham saya insya-Allah. Mana? Baik, kita akan sambung bacaan kitab hadis. Hadis yang ke-10, tajuk tentang bahaya kemewahan. Tajuk berkaitan bahaya kemewahan. Baik, daripada saya baca mafhum hadis tu sebabkan waktu hadis ni agak panjang sikit, tapi panjang dari segi cerita. Dari segi makna insya-Allah kita akan ringkaskan nanti. Baik, dia kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Esok pukul 8 suku macam biasa. Semalam saja kita miss sebab semalam jiran saya kena check COVID-19, so saya kena kuarantin di rumah. Kena kuarantin di rumah. Jadi tu yang tak boleh nak. Sebab saya live ni saya buat di studio. Studio dan rumah berbeza tempat masing-masing, jadi terpaksa keluar lah. Okey, baik. Kita akan baca kitab hadis kita. Hadis yang dah ke-10. Alhamdulillah. Hadis yang ke-10. Saya baca mafhum terus sebab hadis dia agak panjang. Daripada Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Talib adalah menantu baginda Nabi SAW. Di antara orang-orang muda, budak-budak kecil yang muda yang awal yang masuk Islam. Sebab itu disebut dengan karamallahu wajhah, dimuliakan sebab dia tidak pernah menyembah berhala atau membuat benda-benda yang mensyirikkan diri kepada Allah. Bahawasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah menceritakan hal keadaan ketika duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya duduk dengan Nabi, maka Nabi mengkhabarkan beberapa benda. Maka bila dia kata ketika kami sedang duduk dengan Rasulullah, tiba-tiba datangnya Sayyidina Mus'ab bin Umair. Siapa Sayyidina Mus'ab bin Umair? Tentu ingat sikit. Sayyidina Mus'ab bin Umair adalah sahabat rapat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah. Maka dia di antara orang yang Nabi pernah beberapa kali menangis sebabkan Mus'ab bin Umair. Di antaranya Nabi tengah duduk dalam satu majlis dengan sahabat yang lain, tiba-tiba Nabi menangis. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, limaza ya baka?" Wahai Rasulullah, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu sedih? Dan kenapa kamu tiba-tiba kamu ni menangis ya Rasulullah? Maka Nabi kata, tadi di belakang kita ada seorang sahabat yang dulu di Mekah dia di antara orang yang paling kaya. Dia di antara orang yang paling hebat. Pakaian dia tak ada orang lain boleh pakai. Minyak wangi dia tak ada orang boleh pakai. Tapi hari ni dia miskin. Baju dia tak ada yang sempurna dan sebagainya. Maka Nabi menangis sebabkan dia memilih Islam daripada harta. Sebab dia datang daripada keluarga yang sangat kaya di bumi Mekah. Tapi bila dia memilih Islam, mak dia kata kalau kamu pilih Islam, maka jangan ambil satu sen pun daripada harta. Maka tetap dia pilih Islam. Kita hari ni bukan kata pilih sebahagian harta yang besar. Kadang-kadang top up RM10 pun kita sanggup menggadaikan akidah. Contohnya apa? Share video-video yang mendedahkan aurat. Kita share video-video make-up artis yang laki tapi dia duk muat make-up jadi macam orang perempuan. Tuan-tuan, haram dan berdosa besar. Saya ulang. Saya pesan kat kawan-kawan saya. Jangan duk share gambar-gambar orang jantan yang jenis duk make-up muka ni. Jangan share, tuan-tuan. Tuan-tuan duk share saham yang sama. Tak kira lah sanjut ke, sanjat ke, apa ke, tuan-tuan yang buat benda-benda yang macam tu, jangan share. Sebab tuan-tuan nak kongsi saham sama nanti di mahsyar, dia akan dakwa tuan-tuan. Dia kata, ya Allah tu, Mamat tu tolong share kat saya. Kalau tak ada orang tengok, saya tak buat. Kalau tak ada orang share, saya tak buat. Maka hati-hati dalam bab ni. Saya pesan untuk diri saya juga, insya-Allah. Dan disebut apa? Dan tidak ada di atas badannya kecuali selembar
selendang yang bertambal dengan kulit ni, maksudnya susahnya Sayyidina Mus'ab bin Umar waktu duduk dengan Nabi di Madinah ni, sampaikan kain yang dia ada di atas badan ni pun kain yang ditampal-tampal dengan kulit binatang. Susah sungguhlah. Bukan pakai pakaian kulit dah, sebab waktu tu memang susah sungguh, sampaikan kulit-kulit binatang yang sikit-sikit orang buang tu pun dia simpan, dia dijadikan sebagai pakaian-pakaian dia. Baik. Dan kalau Rasulullah SAW melihat kepadanya, Nabi menangis. Ni saya kata tadi, banyak hadis riwayat menyebut Nabi Rasulullah SAW baka lillazi kana fihi min ni'mah. Nabi tengok keadaan Mus'ab bin Umair, tiba-tiba Nabi menangis. Allahu Akbar, Nabi menangis sebabkan sahabat. Bukan sebab Nabi sedih apa, sebab Nabi tahu dia buat pengorbanan yang sangat besar. Ingat, Mus'ab bin Umar adalah duta pertama yang Nabi hantar ke bumi Madinah. Hebatnya kemuliaan Sayyidina Mus'ab bin Umar, Nabi kirim dia masuk di bumi Madinah ni sebagai perwakilan ataupun kedutaan. Hebat dia. InsyaAllah, tabarakallah, moga Allah memberkati dia. Dan ketika Nabi menitiskan air mata kerana mengenangkan akan kemewahan Mus'ab bin Umar ketika berada di Mekah dahulu, kerana sangat dimanjakan ibunya dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang. Nabi waktu Nabi menangis tu, Nabi nak bandinglah. Dulu Mus'ab bin Umar di Mekah kaya dia. Dulu Mus'ab bin Umar di Mekah dulu dia ada mak yang manjakan dia. Tapi hari ni pakaian dia pun tak sempurna elok. Pakaian dia pun tak ni. Hari ni saya tengok dia pun duk bincang. Dia kata, habislah raya tahun ni tak ada baju elok-elok. Tuan-tuan, kadang-kadang mungkin Allah nak ajak kita. Banyak dah tahun-tahun sebelum ni, kita buat pembaziran dalam pakaian. Pakaian raya kita kadang-kadang beli sampai 4 lori, 5 lori, boh dalam peti air pula dah. Kita boh dalam almari masing-masing kan. Kadang-kadang pakai sekali je. Bukankah itu pembaziran? Apa salahnya tahun ni kita bersederhana sikit. Pakai baju yang ada. Boleh tak? Kita buat challenge kan, tahun ni kita pakai baju raya yang dah ada. Duit yang kita nak beli baju raya tu kita sedekah kepada orang yang lebih memerlukan. Sebab saya tengok data semalam, saya meeting dengan Pak Din, founder kepada Nesti. Sempatlah, lepas tu dia buat webinar, dan saya sempat dengan dia. Dan saya tengok bagus data yang dia datangkan daripada JP Morgan, satu consulting untuk bisnes. Dia kata apa? Untuk tempoh tahun 2020 di Malaysia akan ada 2.4 juta daripada kalangan orang yang akan hilang peluang pekerjaan. Kalau berterusan COVID-19 ni, maka akan ada 2.4 juta orang akan hilang peluang pekerjaan. Mostly adalah orang yang untalented, orang yang mungkin kurang pengalaman, yang tidak berbakat sangat, maka mostly mereka ni akan hilang peluang pekerjaan. Maka tuan-tuan bayangkan macam mana mereka ni nak survive. So mungkin Allah jadikan tahun ni kita bersederhana dengan pakaian kita untuk kita membantu pakaian dia. Jadi maksudnya kita share lah. Sebab tuan-tuan ingat, sifir Allah ni sangat luar biasa. Saya share lah. Tadi saya buat pagi tadi, saya buat satu status kan. Saya 25 hari bulan sebab saya dah 3 minggu, sebab hari tu kan saya pergi Turki, Jordan, Palestin apa semua, jadi sibuk sikit, saya tak sempat terlibat dengan saham. Lepas tu minggu lepas saya dah duduk rumah kan, saya puas duduk rumah. Cuma saya nak buat apa? Saya kata nak terlibat dengan, nak main saham sikitlah, nak buat duit lebih sikit, duit PM tepi, sebab saya nak tolong banyak orang asnaf. Dan bukan untuk saya pun, sebab saya dah ada bisnes lain. So yang ni lebih kepada saya nak tolong orang. So saya mesej dekat guru saya, Haji Asri, ada sama kita. Saya mesej kat Haji Asri, saya kata, Haji, saya ingat hari ni minggu ni nak 3,000 lah Haji, sebab nak tolong. Sebab tu saya ada list asnaf lebih kurang dalam 30 orang. Yang memang mereka ni tuan sedih tuan. Kalau tuan tengok menangis. Kalau tuan tengok mesej-mesej dia orang kan. Sampai kan kena buang kerja, suami meninggal, bini lari rumah, anak ni lah, macam-macam masalah lah. So kita bantu sekadar yang mampu lah. Jadi saya pun waktu dia produk semua, saya duk fikir adalah sikit duit saya tu, tak adalah banyak kan, tapi saya fikir kalau boleh buat trade, saya trade menggunakan duit saya, keuntungan tu saya share ke orang ramai. So saya sebut, kalau tengok screenshot tu saya tunjuk 25 hari bulan. Saya mesej dekat Haji Asri, saya kata, Haji, saya nak ni dia panggil power of doa tu kan, kita bersangka baik atas rezeki Allah. Sebelum dapat tu kita dah yakin kata Allah boleh bagi, sebab Allah bersifat Ar-Rahman. Allah ni boleh bagi sebanyak mana yang Allah nak. So saya mesej kat Haji Asri. Dia kata Haji Asri pun kata insya-Allah boleh, tu berkat guru punya doa sama. Jadi and then waktu 25 hari bulan saya tak dapat.
Sebab tu kadang-kadang Allah tak bagi, bukan Allah tak makbulkan, tapi Allah bagi pada waktu yang berbeza, mungkin Allah bagi lebih baik. 26 hari bulan, keesokan hari saya dapat dalam 2,000. Tak dapat kot 3,000. Tapi saya kata tak apa, saya abad kat accountant saya, terus bagi je. Sedekah je. Berapa ramai orang minta, bagi. Dekat 40 orang, kita bagi 100, 150, 100, 150 bagi. Tak, no question ask sangat. Tak perlulah, dia nak tipu lah. Tu dia jawab dapat Allah. And then apa yang berlaku, kemarin pun accountant saya telefon, dia kata ustaz boleh tak kita transfer sebab ramai orang yang perlukan dan sebagainya. Tu sahabat saya, tuan-tuan follow guru saya Ustaz Haji Muhammad Asri, tuan-tuan, masya-Allah banyak gila tuan-tuan akan dapat manfaat ilmu tentang kewangan, pelaburan dan sebagainya. Insya-Allah saya pun belajar dengan dia dan tim Darul Murtadah, staff-staff, pelajar-pelajar saya pun belajar dengan Haji Asri. So saya bagi tahu kat accountant saya, tak apa, jalan je, pakai duit dalam akaun peribadi saya. Jadi kita bagi 4-5 ribu, kita beli ikan 50 kilo, kita beli macam-macam, kita usahalah apa yang kita boleh bantu. Bukan sebab saya kaya tak, kita bantu apa yang kita ada. And then tadi pagi saya jaga subuh, sembahyang subuh dengan isteri, dengan anak-anak. Lepas tu saya duduk saja, saya kata tak apalah, saya study market sikit. Saya dalam duduk study market tu lah, alhamdulillah. Lepas tu guru, dalam ada 3-4 saham yang saya study tu, guru saya pun mesej dan sebagainya. Saya tanya dekat dia, dia pun kata okey, dan saya masuk. Dan tak sampai sejam, alhamdulillah dapat untung RM7,000. So sebenarnya apa saya nak share? Bukan saya nak RM7,000 tu duit untuk saya tak. Saya nak share kepada orang juga, saya bagi kepada orang juga. Tapi still, you yakin dengan rezeki Allah. Sebab Nabi kata dalam hadis Qudsi, Ana inda zanni abdi bi. Aku ni di atas sangkaan hamba-Ku. Allah di atas sangkaan hamba dia. Jadi faham bagi elok. Maksudnya, Nabi ni bila tengok keadaan Mus'ab bin Umar ni, Nabi kata, ya Allah, tengok dia ni susah dulu, padahal dia ni orang yang senang. Maka Allah bagi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita nak. Dan Nabi kata apa? Dan ketika tu, kemudian Nabi SAW bersabda, bagaimana keadaan kamu pada waktu nanti, pergi pada waktu pagi dengan satu pakaian dan pergi pada waktu petang dengan pakaian yang lain pula. Apabila diangkatkan satu hidangan, maka diletakkan pula satu hidangan yang lain. Maka menutupi menghias rumah kamu seperti memasang kelambu Kaabah. Maka Nabi kata kepada sahabat-sahabat, macam mana keadaan kamu waktu kamu mewah ni? Dulu kamu ada banyak pakaian. Nak abang kata kaya tak kaya, keluar pagi baju leng, petang salin baju leng. Macam cerita Hindustan. Diulang-ulang, dia ada banyaknya pakaian. Baik, bersama kita Ustaz Aiman Syamsul Bahrain, sahabat dan guru saya juga. InsyaAllah ramai ustaz-ustaz malam ni. Maka Nabi kata apa kepada sahabat? Nabi kata macam manalah keadaan hampa ni. Bahasa mudah kita macam manalah keadaan hampa nanti ni, tak kala ketika mana kamu ni sampai ada diberikan ujian kemewahan, sehingga kan pakaian kamu ni sehari sampai banyak sangat pakaian. Sebab tu saya ulang tadi, seboleh-bolehnya tahun ni kita betulkan sikit, kita ambil wasatiyah dalam perayaan kita. Kalau kita yang dah ada baju-baju yang masih cantik, maka tuan-tuan just kita guna balik. Habis dia kata duit yang kita dah peruntukkan ni, kita cuba sedekah kepada orang pula. Sebab ramai orang yang sangat memerlukan sekarang. Ataupun tuan-tuan buat pre-love. Ni ramai ni. Kita punya model-model. Tadi saya tengok Amira, ni Nazilah ni model juga ni. Lepas tu ada 2-3 orang. Kita tengok yang model-model, pakaian-pakaian filem, pakaian-pakaian model ni apa semua. Cuba tahun ni kita buat pre-love. Maksudnya baju-baju kita yang masih elok, kita sedekah kepada orang lain. Tuan-tuan, setiap kali dia pakai pakaian kita, tuan-tuan akan dapat setiap saat pahala. Dia pakai baju tu, tuan-tuan dapat pahala. Dia solat dengan baju tu, dapat pahala tu. Dia pakai, dia makan, tuan-tuan dapat pahala. Maka kita dapatkan pahala dengan cara tu. Sebab kalau baju tu duduk dalam almari saja, tuan-tuan tak dapat pahala. Balah tuan-tuan bertanggungjawab ni nak jawab di hadapan Allah, disebabkan mungkin kalau tak pakai langsung akan berlakunya pembaziran. Macam Ain Mahaziz, mesti baju banyak kan. Kalau ada tahun ni kita allocate, dan nak bagi jangan bagi baju yang buruk. Jangan bagi baju buruk. Lepas tu disebut dalam hadis yang lain, dia kata apa? Di antaranya, kalau nak bagi kepada orang, nak sedekah kepada orang, sebaik-baiknya bagi benda yang kita sayang. Ni menjawab soalan ni. Saya terlalu sayang baju saya, maka kalau terlalu sayang, sedekah. Terlalu sayang, sedekah. Sebab itulah pahala paling banyak. Pahala paling banyak dalam bab sedekah adalah bagi benda yang kita cukup sayang. Kita sayang duit, sayang tuan-tuan, nak sedekah bila mai tabung tuan-tuan, menangis-nangis kita. Nak bubuh, biasanya kita akan ambil duit yang paling sikit.
Kan kalau bos RM10 kita minta kat tok bendahari kita, cik saya ikhlas RM2 lah, mai balik RM8 baki kan. Tapi baju lama ni tak syariah compliant ustaz, segannya. Baju kalau baju yang tak syariah compliant, contohnya mungkin Amira kan model kan. Jadi mungkin baju-baju lama tu tak syariah compliant, bagi kepada orang yang mungkin duduk di rumah. Tapi janganlah kita tahu kalau kita bagi dekat dia, dia akan pakai kat luar, kita pula akan dapat dosa sama. Jangan bagi kat orang macam tu. Contoh kalau bagi dekat orang yang memang tutup aurat, you bagi baju tu, dia akan buat apa? Dia akan pakai kat rumah dia. Itu kena faham juga lah. Jangan bagi dekat orang yang saat kita bagi dekat dia tu, membuatkan lagi dia pakai seksi kat luar. Saat lagi you akan dapat dosa yang sama. Berkongsi, dia panggil dosa berjemaah. Orang pahala berjemaah ni dapat dosa berjemaah. Jadi kita try lah tahun ni. Saya akan buat benda yang sama. Nak kita buat challenge tu tuan. Esok minggu ni kita try tengok baju-baju apa yang kita boleh cari, yang kita boleh bagi ke orang, dan syarat baju tu mesti baju yang elok. Jangan baju carik dah, koyok rabak dah baju tu. Baju tu kita tengok sampai warna tak nampak warna apa dah, orang tu warna apa baju ni kan. Janganlah sampai mencuri. Bagi baju yang elok. Baju yang you sayang, yang bila you pegang baju tu you akan rasa ya Allah, alamak kalau bagi ni biar rasa macam tu. Sebab you bagi benda yang you sayang, this benda pahala yang sangat besar. Sebab ini adalah perbuatan yang Nabi SAW buat. Pada satu hari Nabi duduk dalam satu majlis dengan sahabat. Datang seorang sahabat, dia kata, wahai Rasulullah, cantik jubah kamu wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, Allahumma salli Samad, wahai Rasulullah, cantik jubah yang kamu pakai. Tuan-tuan nak tahu Nabi buat apa? Nabi balik, Nabi ambil jubah yang Nabi pakai tu, Nabi bagi dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dekat sahabat itu tadi. Ustaz, kalau sayang suami nak kena bagi ke orang tak? Boleh kasar najilah. Ni soalan cari penyakit dia panggil. Hang tak tengok bini aku dah bela rimau kat rumah. Hang buka lah dalam post pagi tadi. Dia tak bela rimau dengan boya, dengan singa, dengan ular. Habis segala benda dia bela dah. Hang nak suruh aku tidak luar dengan Nazilah. Bukan takut bini tuan-tuan, tapi bini menakutkan tuan-tuan. Baik. Maka Nabi kata keluar pagi baju leng, petang balik dengan baju leng. Dan apabila diangkatkan satu makanan, maksudnya orang-orang sifat orang kaya dan mewah ni biasanya bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makanan mereka ni dia main macam tuan-tuan makan di hotel 5 bintang, 6 bintang. Tuan-tuan makan, sekali dia main. Dia hantar lizard dulu, dia hantar dia hantar dia pencuci mulut. Datang apa? Mulut pembuka selera dia panggil apa? Dia hantar dessert dulu. Saya bulan 10 hari tu saya Tuan Malik, Tuan Basit dan beberapa lah founder kita buat Golden Circle kami di Eropah. Kita pergi 6 negara, hampir 6 negara, Switzerland, Itali, Jerman, Netherlands, Qatar, beberapa negara lah yang kami pergi. Dan malam penutup tak silap saya di Itali. Ada Itali betul ya? Di Itali tu kami pergi tengok bola tu waktu tu Inter Milan lawan. Waktu duduk di hotel tu dia kata ni adalah makanan yang paling sedap di Itali. Makanan tu hotel tu akan provide makanan paling sedap Itali. Kalau boleh makan tu sedap guling-guling tuan-tuan, sedap dia. So tak apalah macam kami pun bersedia, saya duduk di meja tu cantik dapat makan makanan sedap ni tuan. And then dia didatangkan dengan Mood Travel betul Kak Ainul, betul dengan Mood Travel tu. Jadi waktu didatangkan dengan makanan, jadi dengan dessert tu dibagi natang apa? Saya pun tak tahu natang apa ni makan. Alamak. Dia hantar satu 5 menu kot. Jadi sejujurnya memang bukan dengan selera saya lah, bukan dengan appetite saya yang pasti. Lala saya geram sangat, saya tak lepas pi, saya naik atas bilik, saya ambil sambal tempoyak kot, buat turun makan, kami semua makan tempoyak. Pelik dia tengok. Pada mereka macam dengan tak beradab lah. Pasal kita nak buat macam mana, memang bukan makanan kita. Saya jumpa dengan dia, saya kata I'm sorry, your food is good but it's not my appetite lah. So I'm trying my best to try, but I'm not effort to habiskan lah dalam abang ada kan. Then dia okay, dia kata it's okay, dia kata sama dengan ustaz kita, Ustaz Izam Haji Hamid, masya-Allah. Ustaz Izam, mudah-mudahan Allah memberikan jalan pelepasan yang terbaik. Sahabat saya melalui fasa yang agak getir sebabkan sahabat saya Ustaz Izam ni buat bisnes travel, mampu umrah dan juga Al Izzah Travel, hebat. Betul tekak Melayu tu.
Tekak Melayu tu insya-Allah. Maka adat Nabi nak abang, Nabi bagi tamsilannya orang-orang kaya ni biasa makanan depa ni jenis mai habis hantar lagi, hantar lagi, hantar lagi, hantar lagi. Maksudnya tak dan makanan ni habis pun mai lagi makanan yang baru. Maka itu biasanya unsur-unsur kemewahan yang berlaku. Sebab tu di rumah kita sebolehnya elakkan daripada berlakunya pembaziran daripada lauk yauk yang banyak macam tu. Tak salah nak tuan-tuan ada duit lebih tak salah, tapi jangan buat sampai bentuk pembaziran. Saya tengok banyak yang kadang-kadang disebabkan Allah bagi dia rezeki yang agak lebih, membuatkan dia wujudnya pembaziran yang dibuat daripada cara makan tadi. Ni fasa-fasa macam ni tuan-tuan ajarkan diri dan ajarkan orang isi rumah kita untuk bersederhana. Bukan soal tuan-tuan mampu tak mampu. Mampu tak mampu belakang kira, tapi ajarkan bersederhana. Tadi isteri saya mesej dia kata, abang, kami puasa. Tuan-tuan kalau boleh minggu ni kalau boleh puasa nah. Jadi bila puasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi dia isteri mesej dia kata, abang malam ni nak masak dah nasi. Sebab saya biasanya habis ni kita akan buat shoot untuk video viral. Video viral tu nak hantar untuk Kokom dengan ML Studio kan. Dan tajuk untuk kita nak cover malam ni pun agak best sikit berkaitan rezeki, kan isu-isu artis duk bunyi macam-macam ni malam ni kita akan cover. So biasanya sampai rumah kadang-kadang pukul 12 malam. So kalau nak makan tu memang ke laut lah. Jadi dia kata tak payahlah sayang, kita makan Maggi pun tak apa. Sebab saya bukan jenis orang cerewet makanan. Saya jenis tu makan apa pun tak apa. Asal boleh je, tak ada masalah. Kalau saya travel pergi luar negara, tuan-tuan boleh tanya kawan-kawan, saya akan makan roti tak apa dah. Saya makan roti je. Bukan kata baik tak, memang lidah saya ni saya jenis makan benda yang simple tak apa. Jadi Maggi pun tak apa. Tadi nak buka puasa, alhamdulillah ni staff-staff saya depa boleh goreng ayam pula. Mudah-mudahan depa diberikan jodoh yang baik insya-Allah. So sifat pada orang yang bermewah ni biasanya makanan ni dia main sampai boleh berlakunya pada bab pembaziran. Dan disebut apa tadi? Dia kata dan kamu menutupi, yakni menghias rumah kamu seperti memasang kelambu Kaabah. Di rumah tu dia boleh pasang dengan benda-benda yang macam adanya penutup-penutup macam buh Kaabah. Nak abang kata mewahnya rumah sampai peringkat macam tu sekali. Jangan sampai kemewahan pada rumah kita tadi disebut dengan sayusibu ummati daul umami, membuatkan adanya rasa untuk kita merendah-rendahkan orang lain. Rumah besar tak salah, tetapi kita mengecilkan rumah orang yang lain. Kenderaan mewah tak salah. Yang salah dengan kemewahan tadi kita menghentam ataupun kita menjatuhkan air muka orang yang lain. Jangan duk buat macam tu. Ustaz Yaakob makan sikit je kat rumah. Itulah. Tuan Farhan ni guru saya, masya-Allah, orang hebat. Sebab tak kena selera. Siapa hari makan roti je. Hari makan roti. Baik. Dia kata dan bila Nabi kata macam tu kat sahabat, sahabat tanya balik kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tentunya keadaan kami pada waktu itu lebih baik daripada keadaan kami pada hari ini. Kami akan memberikan perhatian sepenuhnya kepada masalah ibadah. Maka tadi sahabat pun kata, mewakili Mus'ab bin Umair, dia kata apa? Of course lah, keadaan dulu ni waktu kami kaya, waktu kami ada duit banyak, waktu kami ni adalah keadaan tu lebih baik. Tetapi hari ni dengan keadaan Allah memberikan ujian kefakiran, kesusahan. Macam kita hari ni, Allah bagi ujian susah. Tak boleh duduk keluar rumah, tak boleh nak buat kerja, tak boleh nak buat apa, duduk rumah tuan-tuan buat apa? Maka kata sahabat, maka kami akan tumpu kepada ibadah sahaja. Maka bila duduk di rumah ni nak buat binatang apa? Nak belek muka lelaki pun tak larat dah. Kan? Nak belek muka bini pun cemuih dah. Maka kita boleh fokus kepada ibadah. Kita boleh fokus kepada buat kepada kebajikan dari sudut ibadah. Contohnya banyakkan baca Quran. Tuan-tuan nak tak kalau kita buat satu grup WhatsApp, kita ambil 30 orang dalam tu, kita buat sehari baca seorang satu juzuk Quran. Ada beran tak tuan-tuan? Saya buat ada grup asatizah, alhamdulillah lah, ada ni inisiatif ke beberapa kawan yang lain, setiap hari kita baca satu juzuk Quran. Dia duduk di rumah ni tak tahuan punca, tak tuntuan nak buat benda apa, kita baca Quran banyak-banyak. Jadi buatlah tuan-tuan ni, kita select ni, kita buatlah 5-6 grup ni ada 200 orang lebih. So kat sini dah boleh buat dalam 8 ke 9 grup. So kita buat macam mana? Kita buatlah 7-8 grup, ambil 30 orang. So saya hari ni baca juzuk 1, yang nombor 2 baca juzuk 2, juzuk 3, juzuk 4. Esok saya akan baca juzuk 2, yang 2 pi 3, 3 pi 4, 4 pi 5. So bayangkan kalau proses itu berjalan, so setiap hari technically grup kita dah khatam 30 juzuk Quran.
Kita ulang benda yang sama 30 hari, maka 30 orang kita dah khatam 30 kali Quran. Okeylah. Ni dia panggil, kalau kita panggil dalam sistem bisnes, dia panggil kita main volume. Dan boleh je sebenarnya kalau habis satu solat, satu semayang, kita baca 4 muka surat. Saya try tengok. Untuk baca satu juzuk, tuan-tuan, kita cuma perlukan 1 jam 10 minit pada orang yang baca biasalah. 1 jam tu dah habis satu juzuk. Jadi kita nak ambil 1 jam je daripada waktu PKP ni. Dia ingat bila dengan sebab kita baca Quran tu, mudah-mudahan Allah angkat bala dan musibah yang datang di tempat kita hari ni. Boleh tuan-tuan? Nanti cuba tengok. Kita buat beberapa grup, kita cuba untuk baca Quran. Sayanglah tuan-tuan kalau dibiarkan waktu-waktu macam ni tak baca Quran. Dia macam ni. Dalam beribadah, permulaan kena paksa. Sebab tuan-tuan, kita bukan wali Allah. Bila kita bukan wali Allah, memang kalau tak paksa, pakai ke laut kita. Sama kita Ustaz Hidayat Amir. Masya Allah, Ustaz Rainbow pun ada. Boleh follow Ustaz Hidayat Amir, Ustaz Rainbow. Maka kena paksa. Memang nak buat saja tu payah kita, maka kita buat secara berjemaah. Dia semangat dia lebih sikit. Jadi tuan-tuan setkan sehari 30 orang kawan-kawan dan kita buat baca seorang satu juzuk Quran, satu juzuk Quran, satu juzuk Quran. Saya akan wajibkan insya-Allah esok saya akan nak buat meeting dengan staff semua, saya akan wajibkan staff juga buat benda yang sama. Jadi kalau hari ni dah baca juzuk 1, esok kita pergi juzuk 2. Siapa yang dah baca juzuk 2 pergi ke juzuk 3. Siapa yang dah baca juzuk 3 pergi juzuk 4. Sebab kalau kita buat seorang-seorang, tuan-tuan, kalau buat seorang-seorang ni, setan iblis nafsu ni dia cepat sikit kacau. Saya ingat tahun lepas saya buat untuk staff-staff di Darul Murtada. Dalam semua staff tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita siapa yang nak dapat bonus raya, tahun lepas lah ni, game tahun lepas saya buat, siapa yang nak dapat bonus raya wajib kena khatam 30 juzuk Quran. So attendant di HR Human Resource akan ambil setiap hari attendant baca Quran hari ni berapa juzuk. Bila kita bawa budaya tersebut, alhamdulillah waktu rehat bila orang tak boleh pergi makan apa, dia orang semua baca Quran tanpa dipaksa. Dia orang semua baca sendiri. Dari 30 orang staff lebih tu semua bila waktu rehat, alhamdulillah semua baca Quran. Dan sampailah sebelum raya, saya rasa lebih daripada separuh staff yang khatam 30 juzuk Quran. Waktu ni lah tuan-tuan. Ni macam Nina Nazila, ada beberapa staff-staff, boleh tanya dia orang. Macam mana dia orang buat grup usrah daripada tim staff-staff tu sendiri. Jadi waktu-waktu ni lah kan staff kita kan banyak duduk di rumah kan. Inilah waktu kita kena jaga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tim-tim kita kan, untuk kita jaga tim-tim kita dengan cara ibadah macam ni. Baca Quran, insya-Allah Allah akan dengan asbab Quran yang kita baca tadi, mudah-mudahan Allah mengangkat wabak dan bencana musibah yang didatangkan di tempat kita. Sebab mukjizat disebut Al-Quran itu di antaranya namanya asy-syifa. Benda yang menyembuhkan, benda yang memelihara kita daripada bala-bala dan musibah ni. Dan sahabat kata Nabi apa? Kami memberikan sepenuhnya pada urusan ibadah. Disebabkan dah tak ada nak buat apa, sebab orang depa ni orang yang diuji dengan kefakiran, maka dia orang ni tak ada perniagaan-perniagaan yang nak kena jaga. Mereka tak ada urusan-urusan yang berat-berat mereka nak kena buat. Maka penumpuan yang kata Mus'ab bin Umair, aku hanya menumpukan pada urusan ibadah. Lalu Nabi bersabda, tidak keadaan kamu hari ni lebih baik. Bila sahabat kata, wahai Rasulullah, dulu ni kami dulu waktu kaya kami lagi bagus. Maka Nabi kata, tak, sebenarnya kamu sekarang lebih baik disebabkan hari ini kamu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu saya kata tadi, dalam setiap wabak dan bencana, dalam setiap ujian, Allah memberikan episod yang berbeza dalam kehidupan kita dalam soal ibadah. Saya yakin dah lama sangat tuan-tuan, saya sendirilah, saya dah kata tuan-tuan, saya sendiri pun saya rasa lama dah kita tak sembahyang jemaah satu keluarga kita. Tapi dengan asbab COVID-19, alhamdulillah. Dengan asbab COVID-19, alhamdulillah, anak-anak dan saya, isteri dan sebagainya, dapat sembahyang jemaah banyak kali tuan-tuan. Dapat baca Quran, semalam dapat dengar anak-anak baca Quran. Dapat anak yang sulung saya, alhamdulillah dah 6 tahun dia dah hafal Quran. Dan insya-Allah saya modulkan macam mana budak berumur 4, 5, 6 tahun boleh hafal Quran. Tuan-tuan, macam ni. Kalau tuan-tuan tengok ada satu video saya buat yang anak saya umur 5 tahun dia hafal dekat 20 surah dalam Quran. Tuan-tuan tengok dalam video tu saya buat bulan lepas. Saya tebuk kat dia, saya baca ayat depan dan dia akan baca-baca. 5 tahun lah anak saya tu, 5 tahun, Muhammad Fatih Ar-Rayyan. Sebab saya try sendiri kat anak saya tu, baru saya try dekat pelajar-pelajar saya di Mahad Integrasi Madat lah. Jadi Muhammad Fatih dia dah hafal dalam 25 surah dari dalam Quran. Beberapa juzuk lah.
umur dia 4 tahun dia dah start menghafal Quran. Walaupun dia masih tak boleh baca Quran. Semalam kalau tuan tengok ini saya update satu status, Fatih masih baca Iqra. Dia masih belum boleh baca Quran, tetapi dia dah boleh menghafal Quran. Dia dah boleh menghafal Quran sebab ada cara. Bukan cara saya pula. Saya pun belajar cara tu daripada Kiai Misran. Kiai Misran daripada Indonesia. Saya jumpa dengan dia dan saya minta ijazah dekat dia untuk macam mana budak-budak boleh menghafal Quran. Dan alhamdulillah saya buat kat anak saya dulu. Dan saya tanya kepada Ustaz Amri Nasrun, benda yang samalah, kaedah yang sama. Dan saya tengah bukukan buku baru siap. Saya baru siap buku kemarin dulu lah, 2 hari lepas kita siapkan buku doa dan amalan ketika wabak. Jadi saya tengah siapkan buku untuk anak-anak umur 4-5 tahun hafal Quran insya-Allah. Jadi saya try kat anak saya dululah. Alhamdulillah anak saya pun dah boleh. Saya try tebuk dalam 20-25 surah. Kalau tengoklah ada video bulan lepas kot. Saya tebuk dia tu boleh lah, alhamdulillah. Tak ingat semuanya tapi it's a good lah saya rasa. Jadi bila waktu ni lah fasa yang terbaik. Kita ada masa dengan anak-anak kita betul. Entah perasan tak kita boleh makan berjemaah dengan dia. Kita ada masa gelak tawa dia. Kita boleh tengok dia bangun. Kita boleh tengok dia tidur. Tuan-tuan saya yakin ruang-ruang ni kita tak dapat pada waktu-waktu yang lain. InsyaAllah. Dengan hanya pada fasa wabak dan ketika kesusahan ni lah. Saya yakin ramai yang sangat terkesan. Kawan-kawan kita yang berniaga sendiri tak boleh berniaga. Kawan-kawan kita yang banyak pekerjaan yang terjejas. Sahabat saya ni ada yang duduk live dengan kita ni, founder kepada Al-Izzah Travel, mampuumrah.com, bisnes daripada 5-6 juta sebulan habis. Saya tengok semalam saya meeting dengan dia, 2 hari lepas saya meeting dengan Ustaz Izam, dengan Mama, dengan Ibu Hanim dan sebagainya, beberapa founder yang lain. Banyak dia orang terkesan gila. Tapi jangan bimbang, Allah sedang memberikan setiap daripada fasa kejatuhan dan ujian, sebenarnya Allah nak menambah yang lebih baik. Guru saya kata apa? Dia kata apa? Ketika nak dapatkan santan, maka perahan kelapa itu harus dibuat. Tuan-tuan tak kelapa dah tuan tengok je tak. Tuan-tuan kena perah dia, tekan dia, picik dia, ramah dia, barulah akan keluarkan santan-santan yang berkualiti. Maka sama insya-Allah dalam kehidupan kita hari ini, Allah sedang perah kita. Allah sedang tekan kita. Allah sedang uji kita untuk Allah beri benda yang lebih baik insya-Allah. Macam diamond, lagi kuat tekanan kepada diamond, lagi tinggi karat dia. Maka itulah juga sifat manusia. Tak kala kita nak mengaku kita beriman kepada Allah, tak kala kita belum diuji. Of course dengan ujian yang menjadikan siapa kita hari ini insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Maka Islam tidak melarang kemewahan, tapi yang dihalang dengan asbab kemewahan menjadikan kiblat, sehinggakan kita menafikan hak-hak agama dalam kehidupan. Kita sampai tinggal semayang, kita berniaga menipu dan sebagainya. Maka itu yang Islam sangat larang dan Islam marah. Maka benda-benda macam ni mudah-mudahan menjadikan peringatan untuk kita semua. Masya Allah, ramai pula dah orang nak berhenti ni, mereka galak lah, ramai pula dah masuk ni. Kawan-kawan kita Jamaluddin Muhammad Ali, founder kepada di Parit Buntang punya fashion, Arsyad Property, orang hebat mai dah. Depa ni dia panggil geng larut malam. Untuk sahabat Ustaz Izam, be strong, you can. Syamsul Farhan, sahabat saya dalam bab dia panggil topong tu, dia panggil apa? Sebi-sebi tanah tu. Ukok-ukok tanah, saya pun tak reti nak sebut. Ustaz Izam still strong. Tuan-tuan semua yang ada dalam ni, boleh tuan-tuan tolong bantu doa untuk sahabat-sahabat saya ni. Mereka diuji, tuan-tuan, overhead staff depa setiap bulan 300-400 ribu. Saya di Darul Murtada baru 60 ribu pun kita rasa susah. Tapi alhamdulillah untuk ada beberapa instrumen kewangan lah yang dah hampir setahun lebih kita aturkan untuk staff Darul Murtada melalui saham. Haji Asri pun ada daripada tadi. Haji Asri bersama live dengan kita. Haji Asri, terima kasih Haji Asri bantu banyak daripada pembangunan staff di Darul Murtada. Staff sekarang pun seronok Haji Asri lah. Hampir setiap minggu dia orang buat Zoom sesama staff, bincang counter apa. Semalam hampir 2 jam staff-staff saya semua buat Zoom meeting untuk bincang tentang saham. Dia orang bincang tentang Aventa, MGRC dan Care Plus. Alhamdulillah semua hari ni saham tu naik 20%. Dah ada yang dapat untung lah. Jadi mudah-mudahan dengan asbab wabak ni menjadikan lebih erat manusia dengan pertemuan dengan alam maya, walaupun tak boleh dengan jasad insya-Allah. Jadi moga-moga Allah menemukan kita dengan kebaikan, Allah memisah kita dengan kebaikan. Jadi sekadar tu dulu Ashraf ambil Quran sekejap. Untuk pertemuan kita pada malam ni. Jadi macam biasa sebelum kita tutup, saya mohon tuan-tuan ambil Quran. Kita akan baca surah Kahfi 10 ayat awal dan 10 ayat akhir insya-Allah. So kita akan baca
10 ayat awal dan 10 ayat akhir insya-Allah. Nah, boleh ambil Quran dulu? InsyaAllah hadis esok kita akan masuk pada hadis yang ke-11 budaya rasuah berleluasa. Nah, esok hadis tentang budaya rasuah berleluasa. Nah, insyaAllah. Dan dalam bab kitab fiqh Safinatun Najah kita akan masuk pada kitab